Saya tak pasti boleh dengar ke tak ni? Boleh. Jelas Boleh. di sini. Okey, minta maaf ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Jadi kita mulakan sesi perkongsian kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-puan semua yang sudi bersama-sama pada pagi ini bagi bersama-sama mendengar perkongsian yang bertajuk Tahukah anda ISO IEC 17025-2017 yang akan disampaikan oleh Puan Fariza Wan Abdullah, Senior Principal Assistant Director Medical Testing JLP PHLAS and License Section Accreditation Division Standard Malaysia. Beliau mendapat Bachelor Science in Biotechnology Resources dari UNIMAS pada tahun 1997 dan juga mempunyai Master Allied Health Biomedical Science UKM 2002. Okay, untuk makluman tuan-puan semua, program STEP ini adalah anjuran bahagian pembangunan sumber manusia, jabatan pendaftar dengan kerjasama pusat hal ehwal, korporat dan juga kualiti. Baik, saya bagi sedikit pengenalan ceramah kita hari ini. Puan Fariza telah berkhidmat sebagai pegawai penyelidik pendidikan alahan di Institut Pendidikan Perubatan IMR. Recording in progress. Kuala Lumpur selama hampir 5 tahun dan juga telah menyertai Jabatan Standard Malaysia sebagai pegawai sains pada tahun 2002 sehingga kini. Beliau juga banyak membantu kumpulan kerja teknikal untuk pembangunan lebih daripada 18 dokumen berkaitan dengan keperluan akreditasi yang merangkumi isi rumah, rasa protosap, ketoksikan, GMO dan juga ujian asid nukleik, profilan DNA dan juga jejak bukti untuk forensik ujian sains, dokumen ujian perubatan dan juga PHLAS. Dan Puan Fariza juga telah dilantik sebagai penilai utama pada 2009 dan 2010 untuk kedua-dua MS ISO IEC 17025, MS ISO 15189 dan ISO IEC 17043 dan juga merupakan pemeriksa utama untuk sistem OECD GLP. Dan pada tahun terbarunya beliau juga telah mewakili Malaysia untuk kumpulan kerja OECD mengenai GLP, APLC, GA dan ahli ISO TC 212 untuk ujian perubatan di Malaysia dan peringkat ISO. Beliau juga sering dijemput dalam menjalankan latihan yang berkaitan dan juga terlibat dalam pengauditan yang berkaitan sama ada di dalam negara dan juga di luar negara. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Fariza Wan Abdullah untuk menyampaikan perkongsian tersebut. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Alhamdulillah ya, setelah dirancang berbulan-bulan, hari ini ya jadi juga kita ya dengan rahmat dan juga keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama ya berkongsi ya sedikit ilmu yang saya ada berkaitan dengan sistem pengurusan di makmal yang mana saya diminta untuk berkongsi khusus kepada dokumentasi. Alright, saya menyediakan sedikit slide di sini untuk tatapan semua dan saya juga akan berikan telah email PDF copy ya kepada pihak penganjur. Terima kasih Encik Rafi untuk the kind introduction yang telah dibaca dengan panjang lebar, tapi sebenarnya ilmu saya ni tidaklah sebanyak mana, tetapi saya cuba ya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan ya para pensyarah-pensyarah ya saintis-saintis dan mungkin ada MLT juga ataupun ada juga lab ya, scientist, lab assistant ya, dan semua warga UMP yang bersama kita hari ini ya, kalau ikutkan dalam senarai Zoom kita ni adalah 47 orang ya. So katanya ada juga di FB ya. Semoga
kita dapat sama-sama lah belajar dan apa yang saya kongsikan pada hari ini. Okay, saya akan terus share slide saya. Okay, so saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan terima kasih kepada bahagian pembangunan sumber manusia yang telah menganjurkan sesi perkongsian ilmu ini di bawah program STEP, itu siri transformasi eksekutif perdana. Bila tengok Bantin ataupun Bena ni saya pun jadi gementar. Semalam stay back sampai dekat pukul 12 juga untuk pastikan apa yang nak dikongsikan ni boleh memberi manfaat kepada semua. Okay. Saya Fariza, nama yang diberikan berasal dari Kelantan tetapi dibesarkan di Selangor dan boleh katakan hampir 44 tahun lah berada di Selangor. Mungkin dalam tempoh sekejap saja di Sarawak dan sedikit di Kelantan. Tapi masih lagi berdarah Kelantan. Alhamdulillah dengan izin yang diberikan, jom saya kongsikan apa yang ada dalam slide saya ini. Sekejap saya carikan pointer. Okey. So, sesi perkongsian ilmu kita yang dianjurkan oleh bahagian pembangunan sumber manusia Jabatan Pendaftar UMP, tahniah kepada bahagian pembangunan sumber manusia. Saya rasa jarang dibuat di peringkat bahagian yang besar macam ni. Biasanya kami menerima jemputan hanya fokus kepada makmal yang direct menjemput. Jadi tahniah kepada UMP yang orang kata memang cakna untuk memastikan sistem dokumentasi yang dilaksanakan tu selaras dengan international requirements. Okey, so ini adalah objektif yang diberikan kepada saya melalui surat jemputan, iaitu objektifnya adalah untuk memberikan pemahaman tentang kepentingannya dokumentasi dalam keperluan 17025, memberikan pemahaman terhadap sistem amalan sistem. Hello, suara saya tak jelas ke? Tak Okey, amalan sistem yang betul mengikut dokumen kualiti yang didokumentkan, dan akhir sekali supaya warga UMP dapat membuat penambahbaikan berterusan terhadap prosedur dokumen kualiti mengikut piawaian ataupun requirement yang ditetapkan. Okey. So ini adalah dokumen yang kita akan rujuk dalam sesi perkongsian hari ini. 17025 the latest edition adalah 2017 dengan tajuk General Requirement for Competent of Testing and Calibration Laboratory. Jadi di sini kita faham mana-mana makmal yang melaksanakan aktiviti pengujian dan juga penentukuran ataupun kalibrasi boleh menggunakan pakaikan standard ini. Sama ada untuk diiktiraf ataupun just for your self-declaration and self-operation. Okay. So ini adalah dari segi konten yang perubahan yang berlaku dari sesi ataupun edisi 2005 kepada 2017. So agak besar perubahan yang telah dibuat. Dan kita dapati yang berwarna purple ni ataupun ungu ni adalah perubahan kepada struktur 17025 yang lama dengan yang baru, yang mana melibatkan lebih kurang 35 klausa-klausa utama. Okey. Dan telah dinyatakan kat sini juga klausa ini yang diwarnakan ungu ini adalah mandatory common structure yang mana ditetapkan di peringkat ISO CASCO standards. Okay. Maknanya mana-mana dokumen yang dibangunkan oleh ISO dan CASCO, mereka akan mempunyai struktur yang sedemikian. So bukan 17025 saja. Okay. So ini adalah dikatakan sebagai syarat utama memahami dokumen 17025 dengan terminologi yang diguna pakai.
kalau pihak tuan-tuan dan puan-puan atau hadirin ya pada pagi ini biasa dengan 17025 dan kita boleh lihat ya penggunaan perkataan shall, should, may dan can berlaku kepada tempat-tempat yang berkaitan ya, tidak pada semua. Dan apa maksud dia sekiranya shall diguna pakai, itu bermaksud harus dipatuhi ataupun wajib dipatuhi. Okay. Manakala should adalah satu pengesyoran yang mana elok dilaksanakan. Okay. So may pula memberikan peluang untuk kita sebenarnya ada pilihan ya untuk melaksanakan sedemikian. Okay, manakala can indicate a possibility or capability ya untuk dilaksanakan oleh mana-mana yang mengguna pakai 17025 ya. Saya tengok chat banyak juga, adakah berkaitan dengan soalan ke kepada peserta dan Puan Mirza, mohon maaf atas kelelahan. Okey. So tak ada yang terkini ya. Alright. Okay. Izinkan saya untuk memberikan pembentangan keseluruhan dan nanti kita buka ya untuk Q&A. Okay. Supaya kita dapat habis dalam masa yang ditetapkan dan kita boleh ada perbincangan lanjut selepas itu. Okay. Saya difahamkan ya peserta sekarang adalah meliputi audience, target audience yang agak besar ya. Hopefully ya, yang mana yang mungkin pertama kali dengar 17025 mungkin akan ada kesukaran ya ataupun is okay ya. Bagi yang dah biasa dengar, so this might be your refresher course lah ya, against understanding the requirement. Okay. So ini adalah the main requirement of 17025 ya. So ini seperti yang nyatakan tadi, ini adalah struktur normal dalam dokumen standard di bawah ISO CASCO. Ya. So dia akan bermula dengan scope, normative reference, terms and definition dan kemudian barulah requirement ya, yang perlu dipatuhi oleh pengguna 17025 ya, baik untuk akreditasi ataupun untuk operasi sendiri. Ya. Okey, so kita mulakan dengan skop ya. Yang mana suka saya nak menarik perhatian ini bersesuaian dengan objektif ya perkongsian kita pada hari ini. So scope standard ni mengatakan this document specify the general requirement. Okay, so dia memang general requirement. Dia tidak menyatakan ya untuk menjadi kompetent perlu ada BSc, perlu ada MSc, perlu 6 tahun dan sebagainya. Tidak. Ya, so dalam dokumen standard dia memang hanya akan memberikan general requirement. Sebab tu Standards Malaysia kita ada ya SC STR dokumen untuk memberikan elaborasi dan juga sokongan ya, kepada requirement yang ditetapkan di peringkat ISO bagi pematuhan di Malaysia. Okey, dari segi kompetensi, impartiality dan juga consistent operation of the laboratory. Okey. So perkataan ni amat penting ya, consistent operation of laboratories. So bagaimana konsisten ni ya, kita akan bincangkan. Okay. Selain daripada tu, okay, skop juga untuk mengatakan bahawa dokumen ini adalah boleh diguna pakai oleh mana-mana organisasi yang melaksanakan aktiviti di makmal. Okay, tak kira ya makmal tu berapa orang. Okay. Saya pernah melihat ataupun membuat penilaian kepada sebuah makmal yang hanya mempunyai 3 orang sahaja. Ya, Alhamdulillah mereka dapat survive sehingga ke hari ini dan expansion telah berlaku dengan hebat sekali. Ya, hasil daripada permulaan 3 orang tadi. Ya, hanya seorang sahaja analis, seorang lab director dan seorang dia panggil administrator. Ya, dan seorang juru analisis. So 3 orang. Okay. So which means standards dah cakap regardless of number of personnel as long as it's performing laboratory activities. Okay. Dan ia juga mengatakan dokumen ini boleh diguna pakai ya untuk pengesahan ataupun pengiktirafan kepada kompetensi makmal. Okay. So kalau pengesahan mungkin boleh di peringkat internal ya, tetapi kalau pengiktirafan then it has to come to Standards Malaysia lah, kerana kita adalah badan akreditasi kebangsaan. Okay.
Okay, so ini adalah perkataan utama yang kita nak fahami. Consistent operation. Agak-agaknya bagaimana? Okay. Boleh saya dengar pandangan peserta melalui chat. Agak-agaknya bagaimana kita boleh mematuhi ataupun orang kata comply to this statement yang mengatakan to have a consistent operation. Okay, boleh saya tengok di chat bagaimana benda ini boleh berlaku? Ada yang nak jawab? Sebab kita online kan, so chat adalah cara kita berkomunikasi untuk memastikan saya tidak bercakap dengan skrin, saya bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan di sana. Ada jawapan daripada peserta? Apa yang puan faham, tuan faham berkenaan dengan consistent operation? Ada jawapan? Tiada? Maintain requirement standard. Okay, kata Puan Nur Hafizah. Good try. Ada lagi? So you want to maintain the requirement of the standards while having a consistent operation. Tapi how? How do you want to maintain that? Ada jawapan lain? Melalui SOP kata Cik Fazli. Good try. Lagi? Ada yang lain? Berapa orang tadi semua? We have 50 now. 2 saja. Okay, a good try. Terima kasih kepada Puan Nur Hafizah dan juga Cik Fazli. So let's see. Alright. Okay. Let's see. Saya tak memberi jawapan lagi. Okay, let's go through. Dan kita akan dapat jawapan di akhirnya. Okay. So saya mengharapkan chat tu aktif bila saya bertanya soalan so that I know that you are there. Alright. Okay, so inilah tajuk yang diberikan, dokumentasi, untuk memastikan dokumentasi. Jadi sebelum tu, untuk kita meletakkan dokumentasi yang bagaimana, bagaimana kita nak maintain, apa yang perlu di-establish, apa yang perlu di-sustain, apa yang perlu di-review untuk melihat suitability. So ini perlu difahami. Alright, so let's go to the next step. Okay, let's see the definition of documents. So saya ambil ni daripada dokumen lama. Okay, so dokumen baru pun ada, tetapi dia telah dipendekkan sedikit. Okay, so dalam dokumen Sentinel-25 2005 edition, dokumen telah didefinisikan dalam note 1, yang mana ia mengatakan could be a policy statement, procedure, specification, calibration table, charts, textbooks, poster, notice, memorandum, software, drawing, plans, etc. This may be on various media, sama ada hard copy ataupun electronic. Okay, and they may be also in digital, analog, photographic, or written. So ini adalah definisi dokumen daripada edisi 2005. Ada jawapan ke kat situ? Ada satu chat. Peserta event check back ada. Okey, untuk kehadiran saja. Alright. So let's go to the next one. Okay. So document, kalau sebelum sesuatu sistem QMS kita panggil, Quality Management System dilaksanakan, biasanya ini yang kita akan dapat tengok. Dari segi dokumen yang tersimpan. Kalau kita tengok kat sini agak-agaknya kalau kita nak cari satu dokumen yang kita berminat, bagaimana agaknya? Senang tak kita nak pull out? Okay. So lepas tu sedikit mungkin, we will see, dah proper dah, ada folder dah. Tetapi ada ke nama kepada folder-folder ni? Ataupun satu folder ni ada berbagai-bagai maklumat. Alright, so ini juga cara penyimpanan kita. Kalau kita ada sistem tetapi yang tidak mengikut standard. Okay? Dan seterusnya, ini akan menjadi lebih proper. So you could see, semua sini warna biru. So kadang-kadang tu memang ada dinumberkan, diberikan ID dan ni satu merah. So mungkin
ya, warna itu memberikan maksud yang tertentu. So ini adalah juga jenis susunan dokumentasi yang ada di makmal biasanya. Alright? Dan what happen now? Ya, mainly ya, kita memberi tanggungjawab sepenuhnya kepada komputer, ya, where we install so many things, ya, whether dalam server kita ke, dekat cloud ke, ya. So this is how, and ya, kalau ada touch screen macam ni lagi bagus. Ya, dulu kami dibekalkan dengan touch screen, ya, 10 years back kot, ya. Sekarang ni we don't have that touch screen anymore. But yet, we are given a good computer sebagai pegawai di sini, so agak untuk kita boleh guna pakai dalam operasi. So these are among the documents yang biasa kita tengok lah. Cuba letakkan diri tuan-tuan dan puan-puan, di stage mana kita, 1, 2, 3 ataupun yang keempat ni dah sekarang. Alright? So if you are at this level, that is good. If you are also at this level, that is also good sign. Ini pun bagus, but at least here you see, alright, we should better have to move to the next step of how we file document, instead of filing everything, tanpa index. Okay. Alright, so this is clause 2, normative reference. Clause 3 iaitu terms and definition. Jadi di sini untuk pengguna kepada 17025 amat sangat digalakkan yang mana terminologi yang digariskan dalam klausa 3 ini diguna pakai dalam operasi. Inilah salah satu untuk kita konsistenkan operation kita supaya we talk in the same language. Okay? So kalau boleh perkataan yang diguna pakai dalam terms and definition kita gunakan sama juga dalam operasi makmal, so that apabila tuan-tuan dan puan-puan di-assess oleh Standards Malaysia, we talk in the same language, tidak ada maksud lain selain daripada apa yang didefinisikan dalam para yang ketiga. Okay. Alright, so this is the starting of the main clauses of 17025 yang perlu dipatuhi. So it starts with impartiality, alright, yang mana sangat penting untuk dilaksanakan, untuk memastikan komitmen, responsibility for impartiality. Sekejap . Okay, shall identify risk of impartiality. So ini dinyatakan di dalam 4.1. Okay. 4.2 bercakap tentang responsibility through a legal enforcement commitment. So semua perkara-perkara yang ada dalam standard seperti mana yang saya nyatakan pada peringkat awal, kalau shall maknanya wajib. Shall inform customer, wajib. Kalau tak ada, easy and see. Alright, so back to question kita tadi, bagaimana kita pastikan consistency operation of this? Kalau kita tak faham requirement yang telah ditetapkan oleh standard mengikut klausa-klausa yang telah ditetapkan. Contoh kat sini dia kata when the level 3 is required by law or authorized by contractual agreement to release confidential information, contoh, customer, individual, concern shall, unless prohibited. So dah dinyatakan kat sini, untuk pastikan mana-mana informasi yang di peringkat rahsia untuk di-announce ataupun untuk dimaklumkan, haruslah mendapat kebenaran ataupun persetujuan daripada orang yang berkaitan. Okay? So that is the requirement under confidentiality. Okay, so sangat penting sebab tu dia buat di clause yang pertama requirement of 17025, 4.1 and 4.2. Okay, 5, clause 5 adalah structural. So again kita akan nampak pada permulaan ayat semua perkataannya adalah shall. Alright. Jadi kalau pihak makmal tidak mematuhi dan mendapat NC, mendapat non-conformity ataupun
compliance record ya untuk perkara-perkara tersebut, dan clause diberikan, jadi sepatutnya pihak makmal perlu akur lah kalau benda tu memang tak ada. Alright, shall be legal, shall identify management, shall define and document range of laboratory activities. Alright, shall only claim conformity with this document for the range of laboratory activity. So ini penting untuk pihak makmal menyatakan coverage pematuhan standard ni yang dilaksanakan di makmal tuan-tuan dan puan-puan tu setakat mana? Adakah keseluruhan ataupun memang keseluruhan dan juga melibatkan site-site yang berkaitan atau melibatkan mobile testing dan sebagainya. Okay, so ini perlu diperjelaskan. Carry out the activity to meet the requirement of this document, laboratory customer, regulatory authority, and organization providing recognition. Jadi laboratory activity di sini yang dilaksanakan bukan setakat mematuhi polisi dan prosedur makmal sahaja, tetapi juga mematuhi kehendak pelanggan, kehendak penguat kuasa dan juga badan ataupun organisasi yang memberikan pengiktirafan. Alright, so these are all has to be embedded dalam structural requirement of the laboratory. Okay, dan sambung lagi dekat sini, shall lagi, define organization and management structure, specify responsibility, authority, interrelationship within the structure of 17025. Okay. Perlu diperjelaskan dari peringkat bawah sehingga peringkat atas. Bagaimanakah interrelationship? Bagaimanakah reporting line of personnel di bawah sekali dengan yang atas sekali? Okay, so it has to be clear in the organization chart with regards to interrelationship. Okay, dan procedure document is procedure to extend necessary. So dia memang arahkan struktur makmal ini perlu dokumennya mengikut proses keseluruhan yang melibatkan akreditasi inilah. Okay. So ini adalah contoh saya ambil daripada website semalam, tetapi ini untuk EXA. So saya just nak tunjuk gambaran aja dan saya blurkan gambar supaya kita dapat fahami. Alright, interrelationship. Jadi kita nampak melalui contoh pewarnaan yang diberi kat sini, kita faham lane hijau ini that is the reporting line mereka. So yang di bawah sini dia tak boleh report kepada yang purple ataupun yang biru. Itu maksud interrelationship yang perlu diperjelaskan. So kalau interrelationship ini jelas, barulah kita akan dapat personel yang bekerja dalam makmal itu dalam environment yang kondusif. Dia tahu where to go kalau ada masalah. Dia tahu kalau nak troubleshoot, nak cari siapa. Alright. Dan yang bahagian merah ini, this is the top management yang membantu secara keseluruhan di operasi. So kalau ini kita gunakan sebagai struktur makmal, so mungkin ni lab director, ni timbalan lab director ataupun ni adalah quality manager. Okay, mungkin. And these are all technical managers yang dekat atas ini. Okay, so secara gambaran yang ringkas, so this should be ideal organization structure dengan interrelationship yang jelas. Okay. Okay, seterusnya adalah laboratory shall have personnel that have authority and resources needed. So kita perlu untuk memastikan makmal itu mempunyai personnel yang cukup mengikut kuasa yang telah diberikan serta sumber yang ada. Untuk apa? Bila kita perlukan authority dan resources ni bagi melaksanakan tugas-tugas berikut. Okey? Perlu difahamkan kat sini. So in other words, makmal boleh menggunakan A, B, C sampai E ini untuk memastikan, alright, kita tadi ada berapa orang tadi? Katakanlah kita tengok kat sini, total lab kita ada 12 orang kat sini. Alright?
So we go back to this structure. Okay, siapa yang akan look into this process? Siapa yang akan bertanggungjawab? Dan seterusnya. So you may use your human resource yang ada ini untuk authority yang berkaitan. Alright, and then laboratory management shall ensure. Ini juga penting dari segi komunikasi. Alright, yang jelas. Okay, so sebenarnya komunikasi yang jelas melalui apa? Memo ke? Ataupun melalui WhatsApp dah jelas dah. This is a arahan. So ini perlu diperjelaskan oleh daripada management kepada lab personnel. Alright, kalau WhatsApp tu mungkin this is not clear. This is more on rumors, contoh. Tetapi kalau WhatsApp diguna pakai secara komunikasi sekarang dan ianya boleh direkodkan, so you may declare that your communication among the laboratory mengguna pakai kaedah apa? Memo, email, WhatsApp dan sebagainya. Alright. Dan integriti dari segi QMS, sekiranya ada perubahan, bagaimana proses itu dinyatakan kepada pengguna-pengguna yang berkaitan. Alright, so that is integrity of. Okay, so saya terangkan secara general. Okay, dan kita akan go back kepada topik kita hari ini, so that kita dapat gambaran secara keseluruhan requirement standards. Okay. Klausa 6 ada 6 sub-clause keseluruhannya yang melibatkan resources, sumber. Jadi sumber-sumber yang diguna pakai dalam operasi makmal dimasukkan ke dalam klausa nombor 6. Be it related to personnel, okay, environment, equipment, okay, traceability dan juga product and services yang diperolehi daripada orang luar. Ini melibatkan pembelian ataupun penggunaan subcon. Okay, so in other words, it has to be understood. In order for lab to have a consistent operation, then the resources requirement has to be consistent with the services yang diberikan oleh pihak makmal. Be it they are accredited or they are not. Alright, so that should be the resources that needs to be adequately given to the lab operation. Okay. So di sini saya ringkaskan juga record resources ini sebagai 3M and 1E, which is man, money, machine. Alright, money is the financial. Alright, machine melibatkan semua. Lab facilities, equipment, traceability, calibration, maintenance, and finally the environment of the lab. Okay, environment yang kondusif ni barulah kita akan bekerja dengan. Orang kata kalau dulu kita ada nilai murni 12 tonggak nilai murni dulu to have a suasana tempat kerja yang selesa, yang conducive. Alright, so it is important to make sure that it has a conducive environment, barulah tugasan yang diberikan dapat dilaksanakan secara optimum. Okay. And clause 7 is talking about the process requirement, yang mana melibatkan proses makmal itu sendiri. Okay, so ia digambarkan dalam gambar rajah ini, yang mana bermula daripada permohonan untuk pengujian dilaksanakan, alright, pemilihan kepada metod pengujian, right, kemudian 3 kaedah. Sampling dilaksanakan, okay, and then it goes to preparation of item, calibration ataupun melaksanakan kalibrasi dan juga pengujian, dan result, a release of item, alright, and then it goes to the technical records, okay, and then evaluation of the MU, ensuring the validity of the results, okay, reporting the results. And proses komplain juga diletakkan di sini. Sekiranya ada ketidakpatuhan, ada pula proses non-conformance. Okay, and then how do you control your data? Okay, and this is the whole processes in the lab
the start of a request is being received for testing until result is being released, secara keseluruhannya. So this is the a normal operation in a laboratory. Okay, and this is the management requirements. Alright, kita hampir pukul 11. Hopefully we can we are almost there. Based on the objective perkongsian ini dibuat. Okay. So management requirement dalam clause 8, alright. So 811 menyatakan lab perlu membangunkan dokumenkan, melaksana dan juga memastikan the QMS that is capable of supporting and demonstrating the consistent achievement of the requirement of this document and ensuring quality of the laboratory result. Panjang ayatnya, tapi bila kita nak ringkaskan, ia bermaksud segala ruang lingkup operasi makmal haruslah dibangunkan dengan adanya dokumen, dilaksanakan dan dipastikan ini dilakukan pada setiap masa untuk pastikan ianya mencapai quality result yang bakal dikeluarkan. Okay, so this is the general the QMS. Okay, dan di sini standards juga mengatakan makmal boleh memilih option A atau option B. Okay, jadi option B adalah option yang mana sekiranya satu organisasi dengan makmal mempunyai 9,000. Walau bagaimanapun mengikut pengalaman saya apabila makmal memilih option A, jadi banyak struktur di bawah pengurusan B ni dipantau oleh peringkat atasan organisasi, which is berdasar pada pengalaman saya lah, dia agak susah, dia not within the laboratory control. Dia kena naik lagi satu step untuk mendapatkan kelulusan dokumentasi, kelulusan, persetujuan. So a lot of process harus dilalui apabila makmal memilih option option B, kerana dia bergantung kepada sistem 9,000 of the company. Alright, so itu adalah pengalaman saya lah kepada makmal tersebut, dan akhirnya makmal itu telah memilih untuk bertukar daripada option B kepada option A, yang mana dia independent, the system yang independent within the laboratory operation. Pada saya itu lebih mudah, macam kita ada dua kunci rumah lah, seorang pegang kunci keseluruhan, seorang hanya pegang kunci satu bilik. Jadi kalau kita nak go through to all bilik, kita tak boleh. Kita hanya ada satu bilik je, kunci satu bilik je. That is option B. Okay? Tapi bila option A, kita mempunyai kunci keseluruhan untuk kita bergerak mengikut proses yang ditetapkan, which is easier. Okay? Itu adalah pandangan saya secara personal lah, berdasar kepada penilaian makmal yang pernah saya buat. Okay? Alright, so this is where yang kita nak fokus hari ini, iaitu management system documentation. Ini difokuskan direct kepada option A. So dekat sini yang kita nak faham requirement standard, bagaimana pengurusan dokumentasi ini berlaku dengan syarat klausa 4, 5, 6, 7 tadi difahami. And now how do you control, how do you establish, how do you maintain and sustain your document based on clause 8.2. Alright, so let's go line by line with this clause. Yang pertama, ayat yang sama dengan 811 tadi, tetapi dia menjurus kepada apa? Okay, dia kata laboratory shall establish, document, maintain policy and objective. To fulfillment of the purpose of this document, that the policies and objective are acknowledged and implemented at all level of the laboratory. Okay, so
perkataan ni nampak macam simple, ya. Tetapi kalau kita tak faham, so dokumen tu mungkin tidak diluluskan ataupun dokumen itu mungkin dah obsolete dan sebagainya. Alright? So bila ada proses yang berlaku di atas ni tadi, okey, dan proses ini telah diluluskan untuk diguna pakai pada semua aras ataupun semua level dalam laboratory organisation, difahami oleh semua dan it's easy. Ya, kadang-kadang tu dokumen ni okey, SOP nombor sekian-sekian hanya untuk lab ni sahaja. SOP yang ni hanya untuk level ni sahaja. Jadi kalau ini tidak diberikan pemakluman dengan jelas, bagaimana implementasi at all level ni boleh berlaku? Okay, so that's why it has to be acknowledged and implemented, at all level. All the policies and objective yang telah ditetapkan. Okay. Yang kedua, alright, policies and objectives shall address competence. So kita ingat balik tadi, the scope of these standards. Diulang balik dalam kita punya QMF ni, dalam 8.2. Jadi kenapa kita nak perlukan ada dokumentasi pengurusan yang baik? Supaya objektif dan polisi yang ditetapkan ini memastikan kompetensi, impartiality and consistent operation of the lab ini dapat dilaksanakan seperti mana arahan yang telah diberikan melalui acknowledgement tadi tu. Okey? Boleh faham kalau ada soalan, so put on your notes dulu. Okey? So ini yang perlu difahami, bagaimana sistem dokumentasi di makmal itu boleh konsisten, boleh dilaksanakan, boleh diselenggarakan dan boleh sustain. Okey. Okey, seterusnya ayat 823 mengatakan lagi bahawasanya laboratory management shall provide evidence of commitment to develop and implementation of the management system and its continually improving its effectiveness. Okay, so ini adalah tanggungjawab makmal untuk memastikan apa-apa yang dibangunkan tadi, pihak makmal perlu, management perlu menunjukkan komitmen, apa-apa yang dibangunkan dilaksanakan, dan seterusnya memastikan continually improvement of its practice. So bagaimana ini boleh berlaku? So inilah yang dikatakan tadi, apabila kita mengguna pakai dokumen ataupun polisi yang telah ditetapkan dan sekiranya ia tidak bersesuaian dengan proses yang dilaksanakan, maknanya mesti ada pengemaskinian ataupun mesti ada proses penelitian semula kepada effectiveness. Kita tidak boleh biarkan kalau dokumen tu kita katakan 100 muka, tapi bila kita tengok balik proses tu boleh sebenarnya boleh diringkaskan pada 50 muka yang mana lebih efektif. Okay? So you can make change to that, in making sure that it continually improve. Alright? Tak guna kita ada satu SOP yang panjang lebar diterangkan tetapi tidak memberikan keberkesanan dalam proses harian di makmal. Okay. Next, all documentation, processes, system, records related to fulfillment the requirement of this document shall be included. Shall be included in reference from or link to the management system. So saya nak tegaskan kat sini, mana-mana proses dokumentasi yang dia dibangunkan oleh makmal untuk pematuhan kepada sesuatu perkara atau tindakan, pematuhan, so mestilah mempunyai reference, mempunyai rujukan dari mana kita ambil ni, bagaimana kita adakan interaksi antara dokumen yang ada ini dengan proses yang berlaku dalam keseluruhan operasi makmal.
In other words, the interaction within process. Contohnya daripada QM, the quality manual, kepada procedure, kepada WI, kepada forms, worksheet, checklist. So this is the linkage yang perlu diperjelaskan, perlu difahami oleh pengguna makmal. Okay. So next lagi. Okay. All personnel involved in laboratory activities shall have access. Mereka mempunyai akses. Mereka mempunyai kita panggil perkataan ni. Maknanya kalau dia nak rujuk, boleh dirujuk. To the part of the management system documentation and related information that is applicable to their responsibility. Ayat ni penting. Alright. Jadi harus dipastikan harus dipastikan yang mana rujukan atau dokumentasi yang perlu diguna pakai untuk dilaksanakan tanggungjawab yang berkaitan boleh diakses oleh orang-orang yang berkaitan. Contoh mudah saya ambil untuk buat maintenance of one equipment. Jadi tanggungjawab telah diberikan kepada Mr. A, tetapi dokumen yang perlu dirujuk itu berada dengan technical manager dan agak susah untuk akses sebab dalam bilik yang berkunci. So this is not a good way of having a document which is not available at the time when it is needed. Okay. So inilah documentation triangle yang biasa kita fahami. That it starts with policy, manual, procedure, work instruction, records and forms. So bergantung kepada pihak makmal. You gonna have it as 5 levels or you gonna have it as 3 levels, or at least 3 levels. Where you have the policies, procedures, and then you have your forms, dan juga kadang-kadang tu reference. Okay. And so kalau ikut dari segi proses triangle ini, jadi sebenarnya kalau polisi ia menetapkan sesuatu dasar yang perlu dipatuhi. Second level, katakanlah this is kita punya 17025 di sini. So dasar telah ditetapkan mengikut 17025 that contohnya tadi katakanlah for complaint. Dasar telah ditetapkan yang mana setiap aduan yang diterima oleh makmal perlu dibuat tindakan dalam tempoh 3 hari. Itu adalah dasar. Okay, so bagaimanakah proses 3 hari itu perlu berlaku? So that is where it is written in the procedure. Sekejap Okay, so that is where it's written in the procedure. Who, when and where. Alright, detail dalam tu. Okay, and how it is done. Okay, tapi setengahnya kita boleh stop dekat sini. Kalau ianya prosedur umum untuk semua. Tapi when it goes to testing procedure, alright, so kat sini kita boleh buat satu contoh lagi, prosedur pengambilan sampel. Alright, so we can put it here. Tetapi kalau kita katakan prosedur untuk melaksanakan ujian vitamin C, alright, so it has to go down here. So that is more a detail of how vitamin C testing is being performed under work instruction. Dari segi nama, pihak makmal boleh tentukan whatever name that you want, but the concept has to be consistent. Alright. How the vitamin T testing is being done is here. But how sampling in general? Sampling, kalau kita nak ambil sampling untuk buat pengujian vitamin C tadi, kalau dari daripada air minuman, daripada jus, daripada buah-buahan, so that would be a general procedure how sampling is performed. But when it comes to testing of
the vitamin C in different matrices, so dia mungkin ada work instruction yang berbeza. Dia lebih dah more specific, dan kat bawah sini adalah lebih kepada evidence, alright, worksheet yang diguna pakai untuk kita record, the whole process of how vitamin C is being sampled sampailah test is being performed. Okay, so that is where record is being written in a form that has been created. Okay, berapa dah kita? Okay, pukul 11. Alright, and then okay, so kita dah faham tadi tentang 8.2 which is the management. Okay, sekarang macam mana kita control document? Alright, so control of document ini melibatkan kedua-dua, control of internal and external document related to fulfillment of this document. Okay, contohnya internal document adalah WI kita, dan WI ini dibangunkan, contohnya untuk buat vitamin C tadi kita menggunakan APHA atau AOAC atau ASTM. So that is an external document, yang mana dokumen eksternal ini juga kita perlu control. Okay, ini definisi yang terbaru. Okay, dia stop dekat such as hard copy or digital. So this is definition of documents in 2017 edition. Yang saya tunjuk tadi, lebih panjang elaborationnya on document dari 2005 edition. Okay, so bagaimana kita nak control document? Ini diperincikan dalam 832. Okay, that laboratory shall ensure, yang pertama, dokumen itu disahkan, diluluskan sebelum dokumen itu diguna pakai oleh authorized personnel. So siapa authorized personnel? So pihak makmal kena tentukan ikut level yang kita bincang tadi. Ikut the 5 level yang kita tetapkan tadi. Okay. Dan dia kata lagi, haruslah di periodically reviewed and update as necessary. Ingat tadi dalam sistem quality system kita nak pastikan continually improve effectiveness. Okay, sebab itulah proses review perlu dilaksanakan and updated. Okay, and next, current version, status of document is identified. So dari mana kita tahu dokumen atas meja kita dekat makmal ni adalah current edition, current revision. Okay, so saya bagi contoh kat sini. Okay, and then dia kata has to be document are uniquely identified. Okay, kita tengok balik ayat yang pertama tadi, shall, laboratory shall ensure, wajib. Alright, so 3-4 perkara dah, kita tengok kat sini. Okay, so jom kita tengok satu contoh. Alright, so dia kata tadi, current changes and current revision status of document are identified. Alright, so biasanya status dokumen ini kita gambarkan dalam bentuk master list of documents. Okay, so let's see this example. So is this a master list of document? Boleh saya tengok jawapan dekat chat. Is this a master list of documents? Ada jawapan dari peserta? So dia ada P situ adalah procedure. Okay, dengan P500, 600, okay. Work instruction dia ada contoh situ WI820 dan dia ada form F510 sehingga F740. So is this a master list of document? Ada jawapan daripada peserta? Ya, kata Aini. Okay, nama sama macam anak saya. Okay, anak saya Nurul Aini. Okay, ada lagi jawapan? Is this a master list of document? Aimi kata ya. Kita ada 50 peserta semua. Aimi seorang je ke? Nur Hafizah pun kata ya juga. Ada lagi yang lain? Is this a master list of document? Okay, MFG pun kata ya. Okay, tak apa. Kita ambil contoh ya. Dah 3 orang kata ya. Alright. Okay, so dia memang ada ID. Sebab syarat tadi dia kata kena ada ID. So betul, ada ID kat sini. Alright.
But does it says to you that this is a current version? Kan dia kata tadi syarat dia mestilah kita tahu dia tu adalah current ke tidak. So, okay, sekiranya tidak dinyatakan, alright, maka ini adalah senarai dokumen saja, bukan master list of documents. Alright, so let me share with you. This, ya, ini pun saya ambil contoh daripada website saja. This is should be, yeah, a normal master list of document within a system. So dia ada ID, dia ada nama dokumen, dia ada issue, dia ada revision. Apa yang tak ada kat sini? Okay, sebab yang ni kita dah kata tadi, okay betul dia ada ID tapi dia tak ada current edition. Alright, yang kat sini dia dah bagi dah juga, ya, current edition, tapi apa yang tak ada? Any jawapan? So dia kata issue 5 revision kosong. Cukup ke maklumat ini? Untuk kita tahu dokumen ini, ya betul Ami, effective date. Alright, so perlu ditambah lagi satu kolom. Ya, untuk menunjukkan this is a master list, dia mesti tunjuk current. So bila ada date baru kita tahu version ataupun issue 5 revision 0 ni as of, ya, 31st December 2021. Okay, barulah lengkap dokumen ini dikatakan sebagai master list of documents. So ini belum lengkap lagi. Okay, walaupun dia dah ada dia punya so-called ID, yeah, that has been specified. Ini saya ambil contoh direct daripada website saja. Yeah, so, boleh ditambah baik lagi. Yeah, that date or effective date has to be included ataupun approval date. Yeah, ada yang rajin sikit terus masukkan dalam ni di revision date, ya, next revision. Ya, ada yang tambah lagi owner, ya, of the document, ya, supaya kalau kita perlu perubahan senang, ya, untuk cari owner. Okay, especially in a big organisation lah, ya. Kalau lab tu kecil, biasanya DC lah, ya, yang akan bertanggungjawab, which is the DocCon. Okay, so kita sambung lagi, ya. So kita dah tengok tadi, ya, periodic review dan current revision status. Okay, dan dia kata kena ada at all points, ya, available at point of use. Ya. Contoh yang saya bagi tadi, calibration. Dia nak buat maintenance of the equipment, tapi dokumen dengan TM dekat dalam biliknya yang berkunci. So itu tak available at all point of use. Okay, so kalau itu berlaku di makmal tuan-tuan dan puan-puan, pastikan ianya disusun mengikut kegunaan dokumen tersebut. Alright. Next is unintended use of obsolete document is prevented. Yes, suitable identification. So prevented ni maknanya kita boleh ke kita campurkan dokumen yang hidup dengan dokumen yang mati? Boleh tak kita letak dalam satu rak? Ada jawapan daripada peserta? Boleh ke kita bercampurkan, ya, dokumen yang hidup dengan dokumen yang mati? Obsolete document dan active document. Boleh ke? Tuan-tuan masih bersama saya? No, kata Rahil. Okay, so elok-eloknya macam mana? Ya, obsolete biasa simpan dekat arkib. Oh, jauh sangat tu Cik Rafi. Nak kena simpan kat arkib tu. Kalau tempoh, ya, tempoh simpanan kita adalah 6 tahun untuk dokumen akreditasi, maknanya dia tempat yang boleh dicapai. Ya, kalau perlu dirujuk. Kalau arkib ni mungkin selepas 6 tahun lah kot, ya, sebelum dilupuskan. Alright, so kena beza, ya, proses tersebut. Untuk akreditasi, polisi 1 kita menetapkan, SP kita menetapkan 6 tahun, ya, untuk simpan. Okay, so perlulah is prevented. So kena tengoklah tempat yang sesuai, then suitably identified. Yeah, suitable identification. So how do we identify the document is obsolete? So biasanya dengan stamp ataupun initial and dated. Right? So next. Okay, now control of record.
So kita dah tahu dah proses dokumentasi kita tadi. So bagaimana kita control, kita kawal rekod-rekod yang ada ni. Alright. So kita dah buat macam-macam tadi, macam mana kita kawal. Shall establish and retain legible record. So bila dia kata legible record, haruslah dipastikan dalam tempoh simpanan kita itu rekodnya masih diguna pakai. Bukannya especially when it is soft copy. Bukannya after a year dia dah bertukar jadi language yang kita tak faham. Especially soft copies. Kalau hard copies, tempat kita selalu ada banjir, tempat kita selalu cuaca di Malaysia kita ni kan humidity tinggi. So bila kita buka rekod kita tu rupanya hilang, because of terlalu lembab dan kembang dan sebagainya. Okay? So we have to make sure that record are controlled to make sure that is retained legible. Okay? Seterusnya, that laboratory shall implement control needs of identification. So ini adalah sistem yang perlu dibangunkan oleh pihak makmal untuk pastikan ada proses indexing, proses identifikasi yang diberikan kepada makmal, kepada rekod-rekod berkaitan, sama ada di peringkat storage, dan juga dari segi kawalannya, dari segi backup, archive, retrieval, retention time, dan juga sebelum ianya dispose. So to make sure all this process is in place. Sebab ingat kita nak kena simpan 6 tahun tu. So 6 tahun macam-macam boleh berlaku. So make sure records are being retained in a proper condition. Okay. Retain record in period consistent with the contractual obligation. And record shall be readily available apabila diperlukan. Especially katakanlah kita pergi assessment tahun ni, kita nak tengok record 3 tahun lepas. So mesti dipastikan is readily available. Okay. So this is clause 8. Yang seterusnya, which I don't have to go through, is quite common. Okay. Alright. So now, dah ada jawapan ke kepada consistent operation kita? Ada siapa-siapa ada jawapan? Siapa boleh buat apa ni orang kata guessing? So what can you understand from a consistent operation now? Tak ada jawapan daripada peserta? Okay, never mind. Okay. So, yes. Tadi ada siapa yang jawab tadi? That to have a SOP, to have a work instruction, to have a documented procedure, to have a apa lagi? Flow chart and etc. That is being formalized within the laboratory so that everybody understood. Kalau proses sampling inilah prosedur yang perlu dipatuhi, yang perlu difahami, dipatuhi dan dilaksana. Alright? Okay. So you might have the written SOPs or procedures mengikut proses yang telah ditetapkan. Dan yang paling penting perlulah ianya document what you do and do what you document. Alright? So kita jangan dokumentkan sesuatu yang kita tak biasa buat. Alright? Kita dokumentkan benda yang memang this is the process yang kita persetujui. Ingat tadi perkataan acknowledge. Dokumentasi itu perlu di-acknowledge dan approved by authorized personnel. Okay, so dekat sinilah apabila berlakunya proses review and approve, jadi sepatutnya kita ditapis. Whatever that's written in document telah ditapis dan hanya masuk perkara-perkara yang berkaitan. And setelah dokumen itu diluluskan dan ia haruslah dilaksana. So do what you document. Kalau tak buat, that is an easy NC, maknanya kita tidak patuh kepada prosedur yang telah ditetapkan. Okay,
So saya dah mengharapkan hasil utama program ini dapat dicapai, yang mana sekarang kepentingan dokumentasi mengikut 17025 lebih difahami, that you can now make improvement to whatever that you have, sebab masa kita pun suntuk, ada 1 jam lebih saja, so I'm hoping with what that I've shared with you within this so-called 1 hour or so, that is beneficial for you to make improvement, or at least for you to sustain your documentation against 17025. So ini sedikit tips kepada dokumen yang perlu wujud, sama ada it has to be a procedure. So ini adalah klausa-klausa yang berkaitan. So you shall have a procedure because this is requirement. Okay, policy, telah dinyatakan that laboratory shall have a policy with regards to this CI, CP, competency, impartiality, and consistent operation. Okay, documented procedure for complaint, program for calibration and internal audit, and planning. Terdapat beberapa proses yang perlu ada planning, seperti yang dinyatakan. Dan dari segi rekod, apakah rekod-rekod yang perlu disimpan? So these are among that is been mentioned in the standard. Kalau boleh kita ada semua, alhamdulillah, dan lebih pun boleh, tapi jangan kurang. Alright. So as a conclusion to this sharing session, so to have a consistent operation, we need to have a good documented procedures. Whether you're going to call it an SOPs, you're going to call it a QPs, you're going to call it whatever name it is, okay, harus dipastikan yang ianya adalah tidak menyusahkan hidup kita. Alright, it's supposed to be, this is the most important, that fit for purpose. Barulah sistem dokumentasi kita itu memberi manfaat, tidak sekadar tersusun saja 100 SOP tetapi yang diguna pakai hanyalah 30. Alright, so that would be my conclusion, alright, for this session. And saya sangat mengharapkan perkongsian yang diberikan sedikit sebanyak memberi manfaat dan juga mencapai objektif pihak UMP dalam for you to sustain your documentation against 17025. So with that, thank you very much for your attention. Alright, dan saya buka kalau ada soalan. So saya serahkan kepada MC kita, Encik Rafi. Terima kasih Puan Faizah atas perkongsian tadi. Bagi saya sendiri, daripada perkongsian tadi banyak yang perkara baru yang kaitan ISO 17025 yang boleh guna pakai dekat lab kami lah di UMP. Baik, dicek tidak ada nampak soalan lagi. Mohon peserta yang kalau ada soalan boleh berikan untuk saya bacakan. Kalau tak ada, boleh saya bagi soalan yang saya sediakan untuk Puan Farizah sementara tunggu soalan lain. Boleh. Okey, pada pandangan Puan, okey, jika sesuatu organisasi, contohnya kita ambil konteks universiti, ingin membudayakan ISO 17025 ni dalam sistem amal masing-masing. So, apakah mungkin kekurangan ataupun kesesuaian tadi macam Puan Farizah sebut fit for purpose kan? So, apa pandangan Puan? Okey, so yang pertama, untuk pematuhan kepada 17025, alright, seperti klausa-klausa yang saya sebut tadi, yang ada shall tu memang wajib difahami dan dilaksanakan dan didokumentkan secara keseluruhan. Alright, so dari segi makmal, pada saya untuk peringkat permulaan, penentuan kepada skop yang nak dapat akreditasi itu ditentukan dahulu. Alright, katakanlah dalam makmal tu ada 3 bidang.
saya lebih menjurus kepada bidang chemical dan juga microbiology. Saya tidak berapa dengan calibration mechanical. Contohnya katakanlah dalam makmal chemical, kita ada pengujian makanan, kita ada pengujian untuk environmental sample, kita ada pengujian air, kita ada pengujian terhadap waste. Contoh, So dalam 4 pengujian yang disebut tadi, bagaimana kita nak menentukan yang mana yang akan didahulukan bergantung kepada sistem dokumentasi makmal yang ada. Alright? Ada setengah makmalnya dia buat sekaligus, semua. Dan di sini a big challenge kepada makmal lah, sekiranya arahan untuk membuat akreditasi terhadap semua bidang yang dilaksanakan. Okey. So katakanlah dalam banyak-banyak tadi kita nak cuba mulakan dengan chemical testing untuk food. Alright. So we go with that. Alright, di sini perlulah dibuat penelitian. Okey, food testing tu jenis macam mana? Matrix apa? Rujukan di peringkat antarabangsanya standard yang bagaimana? So these are the things in technical operation yang perlu ada persediaan. Dari segi management tadi, so 17025 perlu difahami lah, alright, oleh pihak makmal. So that apa yang bakal dilaksanakan tu kita jelas. Why are we doing this? Why are we putting another document? Why are we creating another form? Dan seterusnya. So pemahaman kepada 17025 itu pada saya adalah peringkat pertama yang perlu diberikan pendedahan, dan lepas tu look back into your gap analysis. What is the best for you to actually apply? Okay. Okay, terima kasih Puan. Dekat chat nampaknya tak ada soalan lagi ni. Semua dah faham ke rasa ni? Faham. Semua dah power ke? Okay. So berbalik pada yang Puan jawab tadi. Ada soalan ya? Berkenaan yang tadi Puan Faiza ada cerita tentang ada makmal tu yang ada 3 staff saja. Dan labnya dia seorang saja. Boleh cerita pengalaman macam mana dia buat backup plan untuk staff yang di makmal? Sebab dia ada seorang saja analis. Okey. Bijak soalan yang sangat bijak. Okey, kebetulan apa yang berlaku dalam makmal tu, lab manager tu juga seorang saintis. Alright, so maknanya apa-apa yang tidak dapat dilakukan oleh lab personnel tadi tu ataupun saintis tadi akan dibuat sendiri oleh lab manager. Alright, kalau dalam keadaan yang normal, dalam keadaan yang ideal, so the laboratory personnel tadi, the scientist tadi yang akan membuat testing dan sebagainya, dan pengesahan akan dilakukan oleh lab manager dan yang mana juga seorang saintis. So dekat situ kita nampaklah the line of authority and competency. Okay. So that happens to that lab lah. Dan sekarang makmal tu dah ada after mungkin dah 10 tahun kot, mungkin dah 10 tahun. Saya rasa saya pergi kepada makmal tu 2010. So this is already 13 years. Okay. So makmal tu sekarang dah ada more than 10 personnel. Dan dia dah daripada satu parameter yang dibuat testing pada masa itu, sekarang dah meliputi chemical, beberapa parameter dan juga microbiology testing. Okay, so they expanded by time, based on the competency that has been built among them. So backupnya adalah dari segi tadilah yang saya terangkan. Sebab dia masa tu satu parameter saja. So not really a big issue. Unless satu orang melaksanakan beberapa test dan mungkin boleh jadi masalah. But they started with small. They started with one and now they have actually expanded to daripada satu parameter dah berpuluh-puluh parameter. Okay, Puan Hafiza. Okay, sama.
Baik, saya buka kalau ada soalan lagi. Tak ada masa lagi sikit lagi ni. Itulah, mari saya tengok nama sikit. Ya, ramai ni ya. Encik Arif, Azizul. Okey ke semua? Pensyarah ke ni ke pegawai sains semua? Cik Fadil, Fadullah, Farid. Ya, tak ada soalan ke? Adakah apa yang saya sampaikan tu mencapai matlamat ataupun terkeluar daripada sasaran yang diharapkan? Tak ada soalan ya? Cik Rahil, Cik Rizduan, Faham tu ni. faham semua kan? Harap-harapnya begitulah. Cik Rafi sendiri ada soalan lain ke? Kalau soalan tambahan yang boleh saya bagi, saya nak tanyalah. So tadi Puan cakap pasal apa, kita tanya pasal apa, bila nak membudayakan kan. So strategi terbaik mungkin yang Puan boleh kongsi atau bila kita start 1-2 parameter dulu ataupun macam mana? Bila apa, strategi terbaik untuk dapatkan satu iritasi tu. Oh, okey. Sama ada kita nak start semua atau kita nak start satu. So saya rasa elok buat gap analysis. Ya, buat gap analysis untuk melihat kekuatan ya, capability kita, kompetensi yang ada. Alright? Contohnya, ya, setiap parameter yang akan dimohon dengan standards Malaysia, dia mesti ada signatory. Ya, yang mana bertanggungjawab untuk memastikan apa-apa yang dilaksanakan tu adalah betul sebelum result itu dirilis. Okay? So bila kita buat gap analysis dari segi kompetensi dan juga qualification, di sini kita dapat lihat. Okay, alright, kita memang ada semua. Ya, kompetensi dari segi bidang yang kita kata nak apply tadi tu. So which means you have a good strength. Ya, you have a good strength for you to proceed untuk membudayakan ataupun untuk memulakan pematuhan ya kepada 17025 ni. Okay, so pada saya that would be the best for you to see, sebabnya 17025 ni memang tajuk dia pun competency requirement. So kalau memang makmal ada kompetensi untuk bidang-bidang yang ditawarkan, apply. From there you will learn a lot from the expert to improve the system that you have established. Okay, 2 hari lepas saya baru buat assessment dengan satu makmal baru dengan jumlah personal 83 orang dan mereka memohon 6 bidang. Alright, 6 bidang, sub bidang lah, 6 sub bidang. Dan di sini memang setiap sub bidang tu telah dikenal pasti personal yang memang kompeten dan mempunyai pemahaman yang baik. Okay, so bila kita buat penilaian, so this is where kita akan sebenarnya secara tak langsung membantu makmal untuk improve sekiranya ada ruang lingkup yang boleh kita bagi cadangan. Okey, dari segi ketidakpatuhan tu agak biasa. Bagi sistem yang baru, a third eye biasanya, mata ketiga ni biasanya akan nampak perkara-perkara yang tidak dipatuhi, sebabnya pihak makmal dah buat dokumen, dah follow the document, buat dokumen, buat record dan sebagainya. You might not see that. Tetapi bila a third eye review your SOP, review your work instruction, senang-senang kita nampak, okay, your policy kata you can accept verbal request. Alright, this was one of the NC given to another lab. Okay, dia kata polisi dia mengatakan that dia boleh terima verbal request. So saya tanya, alright, in terms of this, ada tak prosedur menyatakan bagaimana verbal request ini boleh dilaksana? Memang tak ada prosedur. And dia orang sendiri pun tak perasan that they have such policies. Okay, so this is the things yang mana akreditasi banyak membantu menambah baik sistem makmal. Termasuklah infrastruktur. Termasuk infrastruktur. Contohnya dekat satu makmal tu dia hanya ada satu freezer dan di situ satu fridge, di situlah disimpan reagent yang diguna pakai.
di situlah stok reagent, di situlah sampel diletak sebelum tempoh dispose. Alright? Dan sebelum kita, masa kita assess, ya, kedudukannya agak tidak tersusun. There is no adequate separation. So bila kita pergi, kita bagi cadangan. Alright, since this is what you have, so you should have adequate separation. So eloklah kita adakan, alright, our stock dekat atas, okay, our use reagent dekat bawah and our sample dekat bawah sekali. So that kalau apa berlaku pada sampel, tak adalah tumpah ke atas kita punya reagent atau stok yang disimpan. So these are the things yang saya boleh share dengan tuan-tuan dan puan-puan, a live example that accreditation actually banyak, ya, membantu improve operasi makmal and to make it consistent in operation, ya, dari semasa ke semasa. Alright, but of course, kita hanya membuat penilaian setahun sekali ataupun 18 bulan sekali, and the daily process is within the laboratory operation lah, ya, seperti mana tanggungjawab yang diberikan kepada setiap personel untuk memastikan pematuhan at all time. Alright, so itu adalah so bila bercakap tentang pembudayaan, dia banyak aspek, Cik Rafi, ya, yang perlu kita lihat, ya, kepada aspek diri sendiri, aspek operasi, bagaimana sampel itu diambil, bagaimana result is been released. So a lot of budaya ataupun culture yang bagus sebenarnya, yang secara tak sedar, ya, yang akan kita laksanakan apabila kita ada sistem. Alright, so itu daripada saya berdasar pada soalan Tuan MC. Maksudnya jangan takutlah sebenarnya untuk akreditasi ni, sebenarnya dia membantu makmal tu untuk jadi lebih baik. Betul kan? Ya, betul. So makmal Cik Rafi memang diakredit ke ataupun Cik Rafi? Ya, betul. Saya approve signatory lah. Approve signatory. Okay. So pada peringkat awal ni rasa bagaimana? Memang peringkat awal ni susah lah. Masing-masing bertatih lah. So kita orang daripada 2010 lagi lah. 2010. Alhamdulillah. Diakredit 2010. Ya. Oh, lama dah tu. Lama dah. So maknanya sekarang dah banyak cycle lah. Banyak lah. So boleh jadi model lah, ya, kepada makmal-makmal lain di UMP. Dia mungkin ada kekurangan lain sikit lah sebab kita orang ni memang makmal testing. So kalau yang makmal teaching tu mungkin dia orang dari segi security, kawalan dokumen mungkin susah sikit lah berbanding kita orang semua staff je kat sini. Oh, okay. So boleh saya tambah sikit untuk makmal teaching? Boleh. Okay, so untuk makmal teaching ni mengikut pengalaman saya, ya, sebabnya dia tak ada customer. Ya. So ini adalah challenges, ya, yang perlu dilihat pada peringkat awal. So if it's a testing lab sekadar untuk mengadakan atau mewujudkan budaya 17025, that is good. Tapi untuk sustain tu dia jadi susah because you don't have a new area for you to improve because that is orang kata routine things that you do. Yeah, instead of having a new sample, matrix berbeza, daripada situ kita akan belajar. Okay, so untuk, ya, makmal teaching ni, ya, kalau nak dapat akreditasi, saya cadangkan, ya, that you should be able to sustain in a way, ya, sama ada bagaimana sampel itu dapat dipastikan, ya, it has always there. Alright. Terima kasih Puan. Saya rasa tak ada rakut soalan. Kita pun dah lebih masa tapi kita pun tak lambat tadi. Kan ada soalan ni? Ada tak? Boleh dah soalan ni saya. Boleh Puan. Puan Fariza, boleh tak saya minta pendapat Puan, apa itu, siapa golongan yang ambil standard GLP? Sebab ISO saya faham, 725 ni saya faham siapa yang ambil. GLP ni siapa yang ambil untuk akreditasi? Okay. Harus difaham di sini, GLP ni, ya, kalau little GLP ni dia sama dengan 17025, iaitu good laboratory practice. Alright? Tapi kalau the big GLP, which is the OECD GLP, ya, ini diguna pakai oleh makmal yang buat safety studies terhadap produk chemical.
sebelum ianya didaftarkan sama ada lokal ataupun overseas, penguatkuasa overseas. Okay, contoh saya ambil di Malaysia ni pesticide. Okay, bahan racun perosak ya, sebelum didaftarkan perlu dipastikan dari segi keselamatan ya, pesticide yang bakal didaftarkan. Jadi pihak manufacturer perlu menyatakan ya, dan memberi dokumen sokongan yang mana produk pesticide ini telah disahkan safe for human and environment melalui ujian data keselamatan di bawah sistem OECD GLP. Boleh faham Puan Hafiza? Maknanya GLP yang hampir sama ISO 17025 tu, adakah dia standard yang sama ataupun akreditasi yang lain? Tidak, dia sebab tu macam yang dinyatakan oleh Tuan MC tadi, ya, saya juga dilatih untuk OECD GLP. So it's totally a different system. Alright, kalau 17025 ni adalah accreditation. Ya, kalau OECD GLP dia adalah compliant program. Ya, memastikan pematuhan. Okay. Kalau accreditation, dia memastikan dua benda, pematuhan dan kompetensi. So, dia ada dua standard yang berbeza. Okay, so if you say GLP, perlu dijelaskan GLP yang mana yang Puan maksudkan. Adakah little GLP seperti 17025 atau the OECD GLP yang saya sebut tadi untuk safety studies. So, dia ada dua standard yang berbeza. Ya. Puan boleh type. Ya, kalau yang saya share hari ini adalah ISO standard, which is MS ISO IEC 17025. Ya, tetapi kalau yang OECD tadi, Puan kena type dalam ni untuk browse tengok requirement dia OECD GLP. Ya, OECD iaitu Organization for Economic Cooperation and Development. That is the long name of the OECD. GLP is Good Laboratory Practice Principle. Then Puan boleh nampak beza antara dua dokumen ni. Okay, sebab dokumen 17025 memang kena beli baru boleh nampak content. But OECD GLP you can just freely download ya, daripada website. Ya, untuk diguna pakai oleh makmal-makmal industri yang perlu mengesahkan data keselamatan kepada produk-produk yang akan didaftarkan dengan pesticide. Boleh faham Puan? Ya, terima kasih. Okey, sama Puan Hafiza. Okay, saya rasa banyaklah soalan tu. Banyak soalan yang dijawab oleh Pak Fariza. Saya rasa sekian sajalah perkongsian kita pada pagi ini. Semoga yang perkongsian hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua lah. So bagi pihak bahagian pembangunan sumber manusia, Jabatan Beraftan dan juga Pusat Hak Ehwal Korporat dan Kualiti, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Fariza kerana sudi meluangkan masa berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu beliau kepada kita semua. So kita ada nak ambil gambar ke tak ada ni? Saya pun tak tahu, penganjur tak beritahu ni. Ada nak ambil gambar ke tak payah? Boleh je kalau peserta boleh buka kamera kejap, kita ambil gambar. Okey. Mau ambil gambar semua. Buka kamera. Right. Okay, ada lagi yang nak buka kamera? Oh tu dia Puan Nur Hafiza, baru nampak rupa. Okay. Dia dekat sebelah saya je. Oh kisahnya. Okay, 1, 2. Ada lagi yang nak buka? Okay, 1. Okay, 1, 2, 3. Alright, one more. Oh 2 page saja kita. So 1 page saja yang buka. 1, 2, 3. Alright, terima kasih. Okay. Terima kasih sekali lagi Puan Fariza, dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih jemput kami. Kandidat. Terima Jumpa kasih. lagi Puan. Terima kasih Puan. InsyaAllah. Terima kasih semua. Selamat berpuasa. Ya, Selamat berpuasa. semoga kita dapat manfaat sepenuhnya kali ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey Puan, terima kasih ya. Sama.